Dr. Chow Pei Ling merupakan pakar perubatan keluarga dan klinik kesihatan Labuan yang akan memperincikan, berkongsikan kepada kita berkenaan dengan penyakit kusta. Dan saya sudah pun berjaya menghubungi Dr. Chow yang sudah pun berada di talian. Hello, selamat pagi Doktor. Halo, selamat pagi Cik Shima. Iya, apa khabar pagi ni? Khabar bagus sekali. Iya, bagus sekali. Dengar suara pun memang ceria Doktor pagi ni. Ya. Okey, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan sedikit waktu pagi ini untuk berkongsi satu informasi yang cukup berguna kepada kita semua, iaitu berkenaan dengan penyakit kusta. Betul ya Doktor ya? Betul. Terima kasih Cik Shima juga atas undangan, atas jemputan untuk memberi topik inilah yang amat menarik. Betul. Dan orang kata bersesuaian sekali lah ya dengan orang kata bulan Januari ini sepada sambutan Hari Kusta Sedunia ya Doktor ya? Betul, sebab di dalam keadaan pandemik COVID ini, jangan, saya rasa harap-harap orang lain pun jangan lupa penyakit-penyakit berjangkit yang sudah sedia adalah seperti penyakit kusta. Betul. Jadi bila kita sebut penyakit kusta ni, mungkin ada yang dah tahu, ada yang mungkin tak berapa tahu, ada yang tak tahu langsung. Mungkin untuk sebagai awalnya ni kan Doktor, boleh Doktor kongsikan tak apakah itu penyakit kusta Doktor? Okey, tiada masalah. Kalau ikut tu seperti yang disebut, penyakit kusta tu juga dikenali sebagai penyakit Hansen. Dalam bahasa Inggeris tu kita panggil Hansen disease lah, sebab Hansen tu adalah nama seorang saintis yang dia menemui bakteria yang menyebabkan penyakit kusta inilah. Dan penyakit kusta ini adalah satu penyakit berjangkit yang kronik, dan dia disebabkan oleh sejenis kuman yang bernama Mycobacterium leprae. Kalau kita tengokkan yang nama kuman ini, sebenarnya dia adalah saudara kepada kuman TB, yang penyakit TB yang biasanya kita dengar tu. Mereka adalah saudara mara lah dalam satu keluarga yang sama. Dan bakteria ini dia boleh menjangkiti kulit dan saraf-saraf dekat badan kita. Dan kalau kita tidak kesan dengan awal, lambat lanun kan dia akan jangkit tisu-tisu yang lain juga, seperti mata, kita punya saluran pernafasan, atau kita punya selaput dalam hidung, atau mungkin kita punya organ-organ seksual seperti testis lah. Maknanya penyakit kusta ni bukanlah kita kena boleh pandang ringan saja Doktor ya? Ya, betul. Orang kata kita nak tahu juga penyakit kusta ni masih wujud ke? Bagaimana pula dengan orang kata kes-kes di Malaysia sendiri? Ya, bagus soalan ini. Sebab saya rasa dalam masa kini kan, kebanyakan orang dia ingat kusta ini macam dah tak wujud sudahlah, macam sudah sepenuhnya dihapus. Tapi kalau ikut setakat ini, penyakit kusta ini dia masih wujud di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia lah. Dan kalau ikut data saya, dari tahun 2015 sehingga tahun 2019, dalam 5 tahun ini, setiap tahun sebanyak 200 kes baru akan dapat dikesan. Jadi contohnya pada 2018 terdapat lebih kurang 182 kes baru, dan pada tahun 2019 terdapat pula lebih kurang 195 kes. Jadi kalau ikut tu penyakit kusta masih wujud di negara kita. Bila doktor sebut tadi sebanyak 200 kes baru dikesan setiap tahun, maknanya satu jumlah yang banyak Doktor ya? Banyak. Merisaukan juga. Tapi bila kita risau ni, kita nak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan penyakit kusta ni boleh berlaku, bagaimana dia boleh merebak, ataupun adakah ianya satu penyakit yang diwarisi. So ada mitos mengatakan ni penyakit keturunan. Ya, sebab ada sesetengah golongan dia ingat penyakit kusta ini adalah yang dari keturunan keluarga. Lepas tu atau kadang-kadang mereka ingat adalah penyakit ini adalah macam dibuat jahat oleh orang lain lah. Tapi seperti yang saya sebut tadi, penyakit kusta ini dia adalah satu penyakit berjangkit, dan dia disebabkan bakteria yang saya sebut tadi lah, nama dia Mycobacterium leprae tu. Ini adalah kuman yang menyebabkan penyakit kusta. Jadi dia bukan satu penyakit yang diwarisi, jadi bukan keturunan. Dan bakteria ini dia boleh membiak dengan perlahan. Kalau seseorang tu sudah dijangkit oleh kuman ini, biasanya dia punya gejala tu tak akan tunjuk serta-merta, tapi dia akan mungkin mengambil masa yang panjang selama 2 hingga 5 tahun
baru kita akan nampak dia punya gejala akan muncul. Dan kadang-kadang ada orang tanya macam mana dia boleh disebar. Sebab kalau ikut mungkin generasi yang terutama generasi warga emas yang pernah tengok penyakit kusta ini, mereka akan ingat penyakit kusta ini sebab biasanya orang yang kena penyakit kusta ini dia punya dia ada nampak dia punya muka cacat, dia punya tangan kaki cacat dan dia punya kulit tu tak nampak dengan cantik lah. Jadi mereka ingat kalau sentuh saja orang pun boleh kena kusta. Tapi kalau ikut penyakit kusta, dia adalah satu penyakit bawaan udara seperti yang kita kata airborne. Sebenarnya dia punya cara merebakkan sama dengan COVID saja. Cuma dia tidak seagresif COVID lah. Jadi bermaksud yang penyakit kusta ini dia boleh disebar melalui titisan di udara. Bermaksud kalau seseorang pesakit penyakit kusta tu bersin atau batuk, dia punya titisan yang mengandungi bakteria kusta ini kan akan dilepaskan ke udara. Jadi kalau orang di sekeliling itu dia menghisap udara itu, jadi orang itu akan terjangkit lah. Dan seperti yang saya sebut tadi, kebanyakan orang dia tak mudah mendapat penyakit kusta sebab 95% daripada orang yang dijangkiti bakteria ini biasanya mereka akan sembuh semula jadi. Sebab kita ada sistem pertahanan badan. Kecuali mereka yang tinggal dekat kawasan yang memang endemik dengan penyakit ini. Endemik bermaksud tempat itu memang sangat biasa dengan banyak kes kusta. Jadi mungkin orang itu akan kena. Atau seseorang tu dia punya sistem imun badan yang lemah. Jadi kalau dia kena bakteria tersebut, dia punya badan tidak dapat lawan lah. Jadi mungkin dia akan kena. Dan saya ingin sebut sekali lagi, penyakit kusta dia tidak boleh merebak melalui sentuhan pada luka-luka. Jadi kita jangan risaulah sebab ada orang kalau dulu lah, kalau orang masih ingat, penyakit kusta ini adalah macam satu stigma tau. Biasanya mereka yang kena kusta kena diasingkan kalau ikut zaman dulu-dulu lah. Tapi sekarang ini memang bukan cerita dia bukan begini, sudah berubah. Penyakit kusta jangan risau, dia tak akan merebak melalui sentuhan. Kecuali selepas kita sentuh orang itu, kita letak kita punya tangan dekat hidung dan kita hisap tu, dan mungkin kita akan kena lah. Saya harap saya punya penjelasan jelas lah. Ya, memang jelas seperti yang dikatakan oleh doktor tadi. Yang mana penyakit kusta ni satu penyakit berjangkit dan bukan penyakit yang diwarisi. Dan bakterianya membiak dengan perlahan dan mengambil masa di antara 2 hingga 5 tahun untuk muncul ya doktor ya? Ya, betul. Dan sekali lagi penyakit ini merupakan penyakit bawaan udara, merebak melalui titisan di udara. Contohnya apabila pesakit kusta ini bersin ataupun batuk dan titisan yang mengandungi bakteria dilepaskan ke dalam udara. Ya. Jadi saya rasa kalau dengan COVID ini kita mengamalkan norma baru, betul. Jadi kita secara tidak langsung 2 in 1 kita pun boleh mencegah kusta jugalah. Betul. Saya setuju dengan kata-kata doktor. Itu berkenaan dengan cara ianya merebak, tapi kita nak tahu apa pula tanda-tanda apabila seseorang itu dapat penyakit kusta ataupun gejala dia? Okey. Biasanya yang gejala-gejala atau tanda-tanda penyakit kusta ini bergantung kepada dia punya keterukan. Biasanya pada peringkat awal, kebanyakan tu seseorang yang dijangkiti oleh penyakit kusta, dia akan ternampak ada ruam-ruam dekat dia punya tangan atau dia punya kaki. Dan ruam-ruam itu biasanya dia akan berwarna lebih cerah daripada kulit yang normal. Jadi biasanya untuk orang Asia yang dia punya kulit yang berwarna like brown color kan. Jadi kita akan nampak dia macam panau. Biasanya kalau ikut ruam yang disebabkan oleh penyakit kusta, dia memang nampak seolah-olah seiras dengan panau. Jadi kebanyakan orang dia ingat itu panau saja, jadi dia biar saja. Jadi lambat laun dia semakin merebak. Dan perbezaan dia dengan panau adalah dekat panau, walaupun dia punya ruam tu nampak lebih cerah dan putih-putih punya kan, tapi biasanya kalau kita pergi sentuh dia, orang tu akan rasa. Tetapi untuk ruam yang disebabkan oleh penyakit kusta, tempat yang ruam yang berwarna cerah itu, semasa kita sentuh, kita akan rasa kehilangan rasa. Yang itu adalah satu tanda. Dan satu lagi tanda yang agak biasa juga adalah seseorang itu akan rasa kelemahan otot atau kehilangan rasa dekat dia punya tangan dan kaki walaupun tak ada ruam. Sebab tadi saya dah kata,
biasanya kuman ini dia akan menyerang saraf-saraf. Begitulah. Jadi kalau kita tidak kesan dan tidak mendapatkan rawatan, tempat kaki dan tangan akan semakin kehilangan rasa, dan kehilangan rasa ini akan menyebabkan kita terdedah kepada luka atau bakar. Sebab biasanya kalau kita punya kulit dapat rasa sakit, kita akan menjauhi daripada apa-apa luka. Misal kata kalau kita terkena api, kita akan cepat-cepat menjauhi diri. Tapi kalau untuk mereka yang hilang deriat, hilang rasa dekat dia punya tangan, jadi kalau dia tersentuh api ke air panas ke, dia tak perasan. Jadi lama-lama yang trauma yang berulangan ini akan merosakkan dia punya tangan. Itu yang menyebabkan kecacatan. Begitulah. Baik, itu antara tanda-tanda dan juga gejala bagi penyakit kusta ini. Dan mungkin doktor juga boleh menjelaskan mitos yang mengatakan tidak menimbulkan komplikasi serius ini. Betul. Sebab tadi saya dah katakan, yang kuman ini dia membiak dengan lambat. Jadi orang mungkin kadang-kadang akan ambil endah. Dia ingat dia membiak lambat, jadi mungkin dia tak akan mengacau kita. Betul. Tapi sebenarnya tidak betul. Seperti yang saya kata, sekiranya kita tidak dapat kesankan kuman ini dengan awal dan dapatkan rawatan, kuman ini akan merosakkan sistem saraf kita. Dan sekiranya sistem saraf kita dah jadi rosak, misal kata kehilangan rasa, dia akan mendedahkan kita kepada dan badan kita tidak dapat mengesan kecederaan yang kita alami. Jadi kalau kita semakin lama terdedah kepada kecederaan yang berulang, itu yang akan menyebabkan kita akan dapat kecacatan anggota. Dan kalau penyakit kusta itu dia dah menyerang kita punya mata dan kita tidak rawat, akan menyebabkan kebutaan jugalah. Okey, itu tentang mitos yang mengatakan tidak menimbulkan komplikasi serius ya. Jadi kita nak tahu juga bila dah sebut tadi tentang gejala macam-macam ni merebak. Sebenarnya bolehkah kusta ni disembuhkan, doktor? So ada mitos mengatakan kusta ni tidak dapat disembuhkan. Saya rasa mitos ini dia ada orang ada salah tanggapan bahawa penyakit kusta tidak dapat disembuhkan adalah disebabkan pada zaman dulu, kalau ingatlah, kalau generasi-generasi yang warga emas sebelum merdeka, kalau orang ingat, kita ada satu pusat kawalan kusta negara di Sungai Buloh, macam zaman 30-an, di mana semua pesakit kusta akan dikumpul dan dikumpul dekat pusat itu saja, dan mereka tidak dapat dikeluarkan dan tinggal di sana selama-lamanya. Sebab masa tu zaman 30-an, masa tu masih tak ada ubat. Tapi sekarang dah berbeza. Jadi jawapan saya adalah penyakit kusta pada zaman kini boleh boleh disembuhkan. Dan sekarang kalau kita tengok yang dekat Sungai Buloh pun, pusat kawalan kusta pun sudah ditukar jadi hospital, dah tak ada benda begini. Dan pesakit kusta sekarang ni dah tak payah diasingkan. Jadi rawatan kusta pada zaman sekarang memang sangat berkesan. Nama ubat untuk penyakit kusta tu kita panggil multi-drug therapy. Ini adalah merupakan satu rawatan yang sangat berkesan yang ditawarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia lah. Dia mengandungi beberapa antibiotik. Jadi selepas kita mendapat rawatan itu, penyakit kusta boleh disembuhkan sepenuhnya. Jadi kalau ikut sekarang, kusta sekarang dah memang boleh dirawat dan pengasingan pesakit memang tidak diperlukan sudah. Dan pesakit yang mengalami penyakit kusta ni boleh tinggal dengan ahli keluarga dan masyarakat ketika mereka menerima rawatan. Jadi bukan itu saja. Kalau mereka tinggal dengan ahli-ahli keluarga dia, barangan keluarga seperti sudu ke, pinggan ke, mangkuk ke, tandas dan bilik tidur tu boleh dikongsi juga. Jadi tak ada stigma sudahlah untuk zaman sekarang. Maknanya tidak ada lagi seperti dulu-dulu diasingkan dan sekarang ini boleh dah dirawat menggunakan rawatan multi-drug therapy, MDT. Dan para pesakit boleh tinggal bersama dengan ahli keluarga dan masyarakat ketika mereka menerima rawatan, doktor ya. Mungkin doktor boleh perincikan lagi dengan lebih lanjut tentang penyakit kusta ini, bagaimana dirawati. Seperti yang saya sebut tadi, dia boleh dirawat dengan multi-drug therapy. Dan apakah benda itu? Rawatan ini merupakan satu kombinasi antibiotik sistemik
bermaksud dia mengandungi beberapa antibiotik. Kalau ikut tu biasanya 3 jenis lah. Dan pesakit hanya perlu mengambil selama 6 hingga 18 bulan bergantung kepada tahap penyakit kusta itu. Dan selepas sembuh rawatan, pesakit itu dia boleh berhenti rawatan lah. Sebab ubat ini dia bukan macam ubat yang macam kencing manis darah tinggi kena ambil selama-lamanya lah. Dia boleh berhenti kalau dah sembuh. Dan ada orang pun risau. Dia kata kalau dia dapat penyakit kusta dan dia mengandung tu macam mana, atau wanita seseorang tu dia nak mengandung selepas dia mendapat kusta macam mana. Secara amnya biasanya kita sarankan ketika seseorang wanita tu masih mendapatkan rawatan kusta, kita tidak galakkan mengandung dululah, sebab kita nak biar dia fokus untuk rawatan dulu. Tetapi sekiranya seseorang wanita semasa dia mendapatkan rawatan penyakit kusta, dia mengandung, jangan risau juga. Sebenarnya rawatan ini adalah selamat untuk wanita yang mengandung atau wanita yang menyusu bayi lah. Begitu. Iya. Jadi terima kasih dengan perkongsian yang diperincikan oleh doktor tadi tentang bagaimana penyakit kusta itu dirawati. Dan sebelum kita mengakhiri slot Roger Labuan FM pada pagi ini, mungkin ada sedikit kesimpulan, ada sedikit pesanan dan nasihat daripada doktor. Baik. Yang saya nak ingin take home message lah yang kita kata adalah penyakit kusta sekarang ini boleh disembuh dengan rawatan antibiotik sekiranya pesakit tersebut dia patuh kepada rawatan, dan sebaik saja pesakit menerima rawatan, pesakit tersebut tidak akan menjangkiti orang lain. Justru itu pesakit kusta tidak perlu diasingkan daripada keluarga atau komuniti. Cuma mereka perlu mematuhi nasihat doktor dan menerima rawatan mengikut jadual sahaja. Dan seseorang pesakit kusta dia boleh kahwin, dia boleh mempunyai anak seperti orang biasa sahaja. Dan ada sesetengah orang tanya, penyakit kusta ini dia ada vaksin kah? Macam mana saya nak mencegah? Kalau ikut setakat ini, penyakit kusta ni dia tak ada vaksin khas lah. Tetapi kalau mengikut kajian, ada satu vaksin yang kita panggil BCG, yang biasanya diterima oleh bayi yang mula dilahirkan. BCG vaksin itu, kalau mengikut kajian, dia menunjukkan bahawa dia dapat melindungi seseorang itu untuk mendapat penyakit kusta juga. Sebenarnya BCG itu biasanya kita bagi untuk bayi yang baru dilahirkan untuk melindungi bayi tersebut daripada tuberkulosis. Jadi ini juga adalah berita baguslah kalau bayi itu dia terima BCG, bukan saja melindungi dia daripada tuberkulosis, tapi dia boleh melindungi bayi tersebut daripada penyakit kusta. Jadi 2 in 1 lah. Jadi message saya lah kepada warga Labuan adalah, sekiranya anda terdapat apa-apa keraguan, tiba-tiba tadi saya kata macam ruam panau mungkin kusta kan. Jadi kita pun mungkin risau lah. Kalau kita ada apa-apa kerisauan atau keraguan, boleh sahaja menghubungi klinik kesihatan lah, yang di klinik kesihatan Labuan lah. Kita boleh tanya doktor saja. Kalau kita rasa perlu, kita akan membuat siasatan lanjut lah, sebab penyakit kusta ini mudah dikesan saja dan mudah dirawat. Itu saja. Jadi begitulah perincian daripada Dr. Chow mengenai dengan penyakit kusta. Dan sekali lagi, sambutan Hari Kusta Sedunia disambut pada setiap hari Ahad terakhir bulan Januari, Doktor, setiap tahun. Ya, betul. Dan semestinya sambutan ini bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa penyakit kusta yang dahulunya sangat digeruni sebenarnya boleh sembuh dan dibasmi sepenuhnya. Dan ingat, kusta boleh dirawat, kita ubah stigma masyarakat. Betul. Jadi terima kasih Doktor atas perincian yang diberikan dalam Roger Labuan FM hari ini. Okey, terima kasih Cik Shima juga atas jemputan anda. Jumpa lagi. Okey, terima kasih. Bye-bye. Bye. Cukup ceria sekali bersama dengan Dr. Chow Pei Ling, merupakan pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Labuan, yang telah pun memperincikan ataupun menjelaskan tentang penyakit kusta. Dan sekali lagi, sambutan Hari Kusta Sedunia disambut pada setiap hari Ahad terakhir bulan Januari setiap tahun bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat yang mana penyakit kusta ini kalau dulu-dulu sangat digeruni